لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Okey, nasihat tambahan buat mereka yang ingin menunaikan umrah. Saya ada 15 nasihat yang tips, macam mudah-mudahan dengan tip yang saya kongsikan ini ia dapat membantu anda memudahkan urusan anda sepanjang perjalanan menunaikan umrah. Yang pertama saya cadangkan anda perlu bawa ubat yang mencukupi. Kalau kita ada sakit apa-apa, kita kenal badan kita, kita tahu apa yang kita sakit, kita bawa ubat tu. Dan yang penting kita bawa multivitamin. Saya sangat-sangat tekankan multivitamin sangat-sangat penting untuk anda bawa. Kalau anda tak tahu nak bawa multivitamin apa, anda boleh hubungi saya ataupun Maria. Ada kontak dalam blog ni. Ada just hubungi dan kita akan bantu bagi cadangan apa multivitamin yang anda perlu bawa. Dan yang kedua, apabila berada di sana, jika berpeluang untuk jemaah lelaki yang fit, saya cadangkan anda pergilah naik Gua Hira, sebab di situlah tempatnya Rasulullah menerima wahyu. Kita tengok sendiri macam mana susahnya Rasulullah nak terima wahyu. Okey, kita naik Gua Hira, perjalanan dia tak lama, dalam 45 minit dia mendaki untuk orang yang fit, dan turun dalam setengah jam. So simple, tapi kita akan naik pada waktu malam. Dan kalau kita nak pergi, bagi tahu mutawif, dan kita mungkin kena bayar duit sikit ekstra dalam 20 rial, tak mahal pun. Okey, yang ketiga, ketika berada di Masjidil Haram, perbanyakkan tawaf sunat. Itu nasihat saya. Yang keempat, bila berada di Masjidil Haram, perbanyakkan doa di multazam. Sebab percayalah, doa di multazam sangat-sangat mustajab. Okey. Yang kelima, apabila kita berada di Mekah, elakkan kita menunaikan solat di hotel. Kalau boleh, kita fokus untuk solat di Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab setiap kali kita menunaikan solat di Masjidil Haram, Allah beri ganjaran 100,000 kali ganda pahala berbanding kita tunaikan solat di masjid-masjid lain. Alright. Yang keenam, kalau anda nak bawa duit, paling banyak pun saya cadangkan bawa RM1000 cukup, insya-Allah. Melainkan anda betul-betul nak beli barang banyak ataupun anda betul-betul nak derma banyak, then anda boleh bawa duit banyak. Itu pun nasihat saya, bawa 1000 maksimum dan minimum 300 ke 500 lah. Alright. Jangan bawa kurang dari 300, saya takut tak cukup nanti. Dan satu lagi benda saya nak cakap, bila kita dah bawa duit banyak, macam mana kita nak jaga duit ni? Nasihat saya, jangan sesekali bawa duit usung pergi ke masjid. Tolong jangan bawa. Walaupun anda cakap anda bawa beg sandang anda, banyak kes kita dah tengok, beg sandang dia letak duit, letak barang-barang penting dalam tu. Bila solat dia letak kat depan, tempat dia sujud. Tuan-tuan dan perempuan, dekat sana, dekat Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, banyak berlaku kes kecurian. Na'udzubillah, mungkin ujian atau mungkin betul-betul kecurian. Kita sujud, bila kita bangun kejap lagi, beg dah tak ada. Banyak kali kes jadi macam tu. So berhati-hatilah. Nasihat saya, kalau anda bawa duit banyak, anda boleh simpan duit dalam beg di hotel dan kunci beg tu dengan padlock. Itu je. InsyaAllah selamat. Tak ada siapa nak buka beg tu. Percayalah, itulah yang saya amalkan. Alhamdulillah setakat ni, itu teknik yang paling baik. Dan bila saya keluar, saya hanya bawa dalam paling maksimum 50 ke 100 rial sahaja setiap kali keluar. Dan saya bubur dalam tali pinggang. Tali pinggang yang besar tu. Okay? Yang ketujuh, macam saya cakapkan, anda tak perlu bawa IC, anda tak perlu bawa kad bank, anda tak perlu bawa kad kredit. Sebab semua tak boleh pakai kat sana. Yang hanya boleh pakai adalah kad bank Ar-Rajhi sahaja. Alright? So, kalau tak perlu bawa lesen memandu, kalau nak bawa lesen memandu dan juga IC pun sekadar bawa yang fotokopi. Alright. Yang tip yang ke-8, anda boleh bawa gunting untuk memudahkan anda bertahlul nanti ketika melakukan umrah. Tip yang ke-9, kalau boleh sedaya mampu cuba untuk mengucup Hajarul Aswad. Yang ke-10, anda kena ingat, bila kita bawa selipar pergi masuk masjid, anda kena masukkan selipar dalam uncang uncang anda, dan kemudian kena bawa ke dalam masjid. Jangan tinggal di depan pintu masjid. Sebab kalau anda tinggal depan pintu masjid macam anda buat dekat Malaysia ni, kejap lagi anda keluar, kasut dah tak ada. Semua kasut yang depan pintu masjid, semua akan dibuang. Sebab kalau tidak, penuh kasut depan pintu masjid. Alright. Yang ke-11, kalau boleh kita pergi awal ke hotel, ke masjid. Jangan berlengah-lengah di hotel, jangan asyik nak berseronok di hotel. Mungkin kita berjalan, mungkin kita rasa kita nak berhoneymoon, tapi fokus kepada ibadat. Di mana? Di masjid. Yang ke-12, bagi jemaah lelaki, elok memakai stokin ketika tidak melakukan ibadat umrah dan tidak berihram. Sangat-sangat saya sarankan. Sebab takut kalau kaki dah pecah, Mekah nanti susah nak jalan. Yang ke-13, saya nak kongsikan tip. Semasa kita tawaf, mesti berwuduk. Okey?
Tetapi kalau kita tersentuh lelaki dan wanita ketika kita tawaf, ia tidak membatalkan wuduk pada waktu itu. Anda kena faham Kalau kita tawaf, laki perempuan bercampur penuh kat situ, tersentuh sikit kita cakap batal, tersentuh batal, then bila nak ambil umrah? Lepas tu dah dikeluarkan fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengatakan ketika kita buat tawaf, ramai orang bercampur lelaki perempuan yang kadang yang tersangka sesak, bersentuhan lelaki perempuan tidak membatalkan air sembahyang. Alright? Dan tip yang seterusnya, ketika berada di Mekah, kita lakukan umrah sunat sebanyak mungkin, dan kita boleh buat umrah sunat, umrah badan untuk arwah keluarga kita yang telah pun pergi meninggal dunia. Dan yang ke-15, apabila kita berada di Madinah, sebaik mungkin kita perbanyakkan berdoa ketika berada di Raudah, dan banyak-banyakkan kita menziarahi makam Rasulullah. Saya rasa itulah 15 tip nasihat tambahan yang dapat saya berikan kepada anda. Mudah-mudahan ia sedikit sebanyak membantu anda untuk memahami macam mana kita nak menjalankan proses umrah dengan mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang insya-Allah akan mengikuti umrah tidak lama lagi, pada bila-bila masa, saya doakan Allah permudahkan urusan anda, Allah beri yang terbaik kepada anda, diberi yang terbaik, dijauhkan daripada segala malapetaka atau bencana. Dan kepada kita yang belum berpeluang dijemput oleh Allah, saya doakan mudah-mudahan satu hari nanti Allah beri kemudahan kepada anda untuk anda sampai ke bumi Mekah, sooner or sooner. Kita berdoa, kita minta dekat Allah, Allah akan bagi, insya-Allah. Yang penting kita usaha, jangan takut pasal duit, yang penting kita niat nak pergi, insya-Allah Allah akan bagi. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada tulis satu buku mengenai travel umrah, dan buku ni saya bagi percuma kepada anda. Jika anda berminat nak baca buku ni, anda boleh baca perjalanan umrah saya secara detail, gambar penuh. Anda boleh baca di link di bawah ni. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang anda baca ni, insyaAllah sedikit sebanyak ia akan memberi kefahaman kepada anda apa yang saya telah kongsikan, dan insyaAllah ia akan memudahkan kita perjalanan menunaikan umrah nanti. Saya doakan Allah terima ibadat kita, dan kepada mereka yang bakal menunaikan umrah, selamat menjadi tetamu Allah. Ingat, alang-alang kita pergi buat umrah, buat yang terbaik. Kita pergi, kalau ada dosa, kita minta ampun dengan Allah. Mudah-mudahan kita balik ke Malaysia berada dalam keadaan suci, bersih, seperti bayi yang baru lahir, insya-Allah. Tuan-tuan, jangan takut untuk mati di sana. Mudah-mudahan kalau itu pilihan yang Allah tetapkan kepada kita, kita redha, sebab itu yang terbaik untuk kita sebenarnya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.